Pesta Keamatan mengeratkan hubungan silaturahim dan merupakan detik penting bagi rakyat Sabah, khususnya masyarakat Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus. Selain itu, ia juga sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuaian yang dinikmati. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata pelancaran Pesta Keamatan di daerah Tambunan turut memberi manfaat kepada masyarakatnya. Ia membuka peluang kepada peniaga kecil, usahawan tempatan, penjajah makanan dan pengusaha kraft tangan menjana pendapatan melalui jualan produk mereka. Datuk Dr. Jeffrey yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2025 berkata, melalui perayaan ini, ia juga menarik pelancong dalam dan luar negeri datang untuk melihat sendiri keunikan budaya dan adat resam rakyat negeri ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan katabian tada tagaya. Tada tagaya dekat Katuan atau Keamatan Kematoeng sanan saya melihat kemeriahan ini menyeluruh dan setiap lapisan masyarakat pun menikmati keamatan yang kita adakan pada hari ini. Pelancaran Keamatan Peringkat Negeri. Majlis pelancaran Pesta Keamatan ini disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Dewan Terbuka Pisompuruan Tambunan. Sementara itu, peserta dari Mukim Lintuhun, Elika PJ, dinobatkan sebagai unduk ngadau Tambunan. Elika menewaskan 16 peserta lain dari 7 mukim di daerah itu yang mengambil bahagian dalam pertandingan akhir unduk ngadau Keamatan Tambunan 2025. Lebih manis lagi, Elika akan mewakili Tambunan untuk merebut gelaran unduk ngadau peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Hongkot Keisaan Penampang pada 31 Mei ini. Beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000, mahkota, selempang, piala dan beberapa hadiah iringan. Tempat kedua dimenangi Nawenda Wenceslaus dari Mukim Kirokot, manakala tempat ketiga dimenangi Steviani Ginadus dari Mukim Nambayan. Mereka masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM1,500 dan RM1,000, selempang, piala dan beberapa hadiah iringan. Hadiah kepada para pemenang disampaikan isteri Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Datin Cecilia Edwin dan pengerusi Jawatan Kuasa Pelancaran Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2025, Sobitun Makajil. Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah JHANS berjaya melaksanakan pelbagai transformasi tadbir urus dan penambahbaikan perkhidmatan agar lebih efisien, responsif dan mesra rakyat. Kejayaan dicapai mencakupi penggunaan teknologi ICT, penyusunan semula sistem pentadbiran adat di Mahkamah Anak Negeri serta peningkatan profesionalisme dalam penyampaian perkhidmatan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Kunsalam merakamkan penghargaan kepada warga kerja JHANS dalam memastikan kesinambungan peranan jabatan itu memperkasa Institut Adat demi Kesejahteraan Rakyat. Beliau mahu budaya kerja ini diteruskan agar JHANS mampu memperkasa undang-undang adat di Sabah sekaligus menjadi tonggak kepada kelestarian warisan adat di negeri ini. Datuk Dr. Joakim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berucap merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang JHANS 2024. Dalam majlis ini, Datuk Dr. Joakim turut mengumumkan bantuan khas keuangan RM1,000 kepada 3,983 ketua-ketua adat di seluruh negeri yang akan dibayar sebelum sambutan Pesta Keamatan. Usaha memperkasa agro pelancongan dan pelancongan berasaskan komuniti di Sabah memerlukan komitmen semua pihak termasuk kerjasama rentas sempadan. Ia bagi memastikan lanskap pelancongan yang inklusif, mampan dan berdaya tahan sekaligus melindungi warisan semula jadi dan budaya. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johniston Bangkuai berkata, agro pelancongan dan pelancongan berasaskan komuniti merupakan tonggak utama sektor pelancongan untuk meningkatkan ekonomi luar bandar, mengukuhkan keselamatan makanan dan budaya serta komitmen terhadap kemampanan. Dalam masa sama, mempelbagai tawaran pelancongan ke Sabah.
Beliau berucap sempena forum dan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti di Taiwan dan Persatuan Pelancongan Daerah di Sabah. Ia melibatkan Kilu Tourism Association, Tambunan Tourism Association, Persatuan Pengusaha Kopi Tanam Sabah dan Persatuan Komuniti Wanita Kampung Tambatuan Kota Belud. Majlis Perbandaran Sandakan MPS menunjukkan peningkatan pendapatan kecekapan tadbir urus. Pencapaian itu sekaligus memberi jaminan kestabilan keuangan MPS ke arah peralihan tahap bandaraya. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Isnin Aliasni yakin MPS akan bekerja lebih keras bagi merealisasikan peralihan ke tahap itu. Kita telah mendapat lebihan pendapatan yang baik banding daripada tahun-tahun yang sudah, sehingga kita boleh mencapai lebihan yang tinggi. Sejadi ini menunjukkan komitmen kita mentadbir dengan lebih bagus. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Angkat Sumpah 24 Ahli Majlis Perbandaran Sandakan bagi tempoh 2025 hingga 2027. Dato' Isnin berkata ahli majlis berperanan penting dalam membantu pihak berkuasa tempatan PBT merancang, menggubal polisi dan menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Pelbagai usaha akan diteruskan bagi merealisasikan pembangunan daerah SUK selepas dinaik taraf sebagai daerah penuh. Antara aspek diutamakan keselamatan rakyat seperti mewujudkan ibu pejabat polis daerah IPD SUK. Ahli Parlimen Persiangan Datuk Arthur Joseph Kur berkata perancangan untuk menambah balai polis bagi memberi perkhidmatan kepada penduduk SUK telah pun dimulakan. Maka dengan itulah memula rancangan kita untuk memastikan bahawa kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan yang diperlukan itu sentiasa dibekalkan untuk memastikan daerah penuh SUK ini terus membangun. Dato' Arthur yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ditemui media selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Kamatan, Gawai dan Raya peringkat IPD Keningau. Antara kemudahan yang telah dibina di daerah SUK ialah Balai Bomba dan Penyelamat SUK, bangunan klinik kesihatan SUK dan akan datang pewujudan cawangan agrobeg. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan terus mempertingkat pelaksanaan program pencegahan dalam kalangan golongan belia bagi memberi kesedaran kepada golongan tersebut tentang ancaman serta keburukan pengambilan dadah. Ketua Pengarah AADK Datuk Ruslin Jusoh berkata di Sabah lebih 6,000 kes pengambilan dadah yang direkodkan melibatkan golongan berkenaan. Program kesedaran dan pencegahan juga dilaksana melibatkan pelajar di institusi pengajian tinggi. Kempen ini kenapa kita mensasarkan di peringkat universiti? Kerana pelajar-pelajar mahasiswa universiti ini mereka tu berada dalam kategori ini. Dan kategori ini adalah kategori paling berisiko. Datuk Ruslin ditemui pemberita selepas perasmian program Perintis Muda di hati Ketua Menteri bersempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah 2025 di Dewan Al-Bukhari UiTM Cawangan, Sabah. Sementara itu, Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Syahrin Sahib, komited memberi kerjasama kepada semua pihak dan agensi dalam memerangi dadah di peringkat universiti. Ibu bapa perlu memberi sokongan kepada anak-anak yang cenderung dan aktif dalam bidang sukan. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa berkata penglibatan dalam aktiviti sukan berpotensi besar dalam melakar kejayaan sama ada di peringkat negeri, kebangsaan maupun antarabangsa tanpa mengabaikan pencapaian akademik. Ini terbukti dengan kejayaan beberapa atlet Sabah yang berjaya melakar kejayaan di peringkat tertinggi sekaligus mengharumkan nama negeri dan negara di persada antarabangsa. Jika kita nampak anak kita ini cenderung kepada sukan ini, apa sahaja bidang sukan, kita berikan sokongan dan gerakan dan jadikan kita sebagai penyuntik semangat pada mereka untuk mereka terus menerus dalam bidang sukan itulah. Datuk Mat Bali menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Zon Gadong kali ke-53 tahun 2025 di SMK Beaufort.
Sementara itu, pengerusi pengelola kejohanan ini, Siti Guntuk berkata, acara ini secara tidak langsung memupuk semangat perpaduan dalam kalangan guru dan pelajar terlibat. Lebih 1,000 peserta dari 13 sekolah rendah dalam zon Gadong menyertai kejohanan ini. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina dari Sungai hingga Segara Palestin, pasti merdeka.